Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat petang. So saya ni dalam keadaan petang lah. Okey, saya nak berkongsi dengan tuan-puan beberapa info dan juga cara marketing. Okey. Mungkin tuan-puan ada cara yang tersendiri nak buat marketing tu, tak ada masalah. Teruskan je, tak ada masalah. Saya just nak share. Saya ni cuma nak share je dengan tuan-puan. Apa yang saya buat daripada mula saya jadi stokis sabun jutawan di Kuala Kubu Baru pada bulan 8 tahun lepas saya start sampai ke hari ini, alhamdulillah. Okay, sale mula-mula dulu saya ambil 200 tong. Okay, so kita mula dengan minimum, memang stokis kena ambil 200 tong lah. Jadi saya all out saya buat, saya iklan, saya promosi hari-hari saya buat. Alhamdulillah dalam tempoh 35 hari itu habis jual 200 tong. Masa tu tak ada lagi stoki dengan saya. Jadi saya tak kisah pun, saya tak ambil hal pun. Tapi memang kita dalam perancangan lah, memang ada plan sebab kita sebagai stokis, jadi kita boleh lantik ejen kan. Nah, tuan-puan sebagai ejen tak boleh, bukan tak boleh nak lantik. So bolehlah lantik sebagai sub agent di bawah tuan-puan kan, ataupun dropship. Okey. Jadi boleh pelbagai cara. Okey, jadi konsepnya di sini kita berkongsi rezeki kan. Kalau saya nak jual seorang, kalau saya nak ambil untung seorang pun, saya tak larat nak buat. Tak mampu saya nak buat kan. Kalau start mula-mula bolehlah kan, mula-mula tu bolehlah. Tujuannya kita nak perkenalkan sabun jutawan ni kepada orang lain, kepada kawan-kawan, kepada penduduk setempat. Okay? Sebab satu yang kita hadapi masalah sebab dari segi kos posnya agak tinggi. Okay? Sebelum kami dapat tahu dalam Shopee lah. Jadi kita tak bergantung sangat dengan itu. Jadi boleh buat, tak ada masalah. So melalui Shopee pun sebab ada kawan-kawan ejen pun ada buat, kosnya dalam lebih kurang RM9 untuk post. Masih lagi berbaloi, campur dengan harga sabun 30, maksudnya pengguna atau customer kita bayar RM39 untuk dapat sabun 10 kilo. Masih lagi berbaloi. Jadi itu kita boleh target untuk bakal customer luar lah, luar kawasan yang kita tak boleh COD kan. Okey. Sebenarnya saya nak cerita macam mana kan, saya nak berkongsi ni, nak menunjukkan bahawa sebenarnya tuan-puan pun boleh buat, mungkin lebih hebat daripada saya kan. Saya pun belajar sikit-sikit, buat sikit-sikit, tapi saya buat saja. Saya tak fikir banyak, saya buat aja. Jadi antara kita ni sekarang ni sebenarnya kita ada dua cara perniagaan lah, dua cara ataupun dua bentuk perniagaan. Yang pertama kita kata offline. Offline ni kita buka kedai, kita buka bus ke, kita buka car bus ke, car boot sale ke kan. Itu cara offline. Maksudnya kita pergi sana pergi sini kan, buka meja. Tapi saya ni saya fikir dulu, sebab saya tak nak buat macam tu. Saya tak boleh nak buat sebab kita bekerja kan. Dan saya pula ni bekerja dekat PPD Hulu Sangor. Bahagian saya ni menguruskan peperiksaan awam. Jadi saya tak boleh, masa kita terlalu sikit kan, tak mampu dah. Kalau balik petang tu nak pergi pasar malam lagi, nak pergi pasar apa lagi kan, tak larat dah. Jadi saya tak ada masa untuk itu. Jadi saya fikir macam mana saya nak buat kan. So saya ambil keputusan saya buat cara online. Cara online ni banyak. Okay. So kita belajar sikit. Antara medium yang paling senang, paling mudah ialah WhatsApp. WhatsApp. Dalam WhatsApp tu kita ada status. Status tu hak kita. Orang tak boleh nak kata apa. Dia nak komen, dia nak cakap, dia tak mau tengok, tu dia punya pasal. Itu bukan pasal kita kan. So dia pun up, kalau kita nak tengok, tengoklah. Kalau kita tak nak tengok, tak payah tengoklah. Itu hak dia, dia nak up apa pun kan. So saya gunakan antaranya medium tu adalah medium status, WhatsApp status. Apa yang kita upkan setiap hari. Benda yang tak perlu tu tak perlulah kita up kan. Tak perlu kita nak tunjuk. Dan tak perlu pun kita nak ceritakan semua benda yang kita buat kepada orang lain. Sebab kadang-kadang orang tu dia tak faham kan, dia tak faham, dia tak tahu apa yang kita nak, apa yang kita buat
So mungkin akan timbul komen-komen yang negatif apa semua. So menyebabkan jadi benda lain pula kan, jadi berbalah dan sebagainya. Okey. Jadi antara medium yang saya gunakan ialah status WhatsApp. Apa yang saya buat? Saya pun belajar daripada founder juga. Dia cakap, cikgu ambil gambar. Ambil gambar semasa hantar sabun kepada customer. Kan? Kita ada banting tu kat belakang tu ada banting kan. Okay? Sebab tu kalau tuan-puan tengok, dalam package agent saya masukkan dulu mula-mula saya buat memang kita bagi free. Tapi kadang-kadang orang ni kita bagi free dia tak menghargai pula. Kan? So saya buatkan package sekarang ni 2 banting dan 2 set. Okey, 2 set dengan bayaran RM50 sekali. RM50. Kalau tuan-puan nak buat sendiri banting pun saya tak kisah. Saya tak ada masalah, tapi susah tuan-puan nak dapat harga RM10 satu. Kan? Saya pernah tanya dah, paling murah pun saya rasa RM15. Tapi kalau rasa dia boleh buat RM10, tak ada masalah. Boleh je. Kan? Jadi tujuan kita bagi banting tu adalah untuk promosi. Jadi contohnya bila tuan-puan hantar sabun kepada customer, ambillah gambar dengan customer kan. Gambar sabun jutawan dan juga banting jutawan. Kemudian tempat yang paling cepat kita boleh upload ialah di status. Ambil, lepas tu terus up. Lepas tu tuan-puan boleh tengok view dia berapa banyak. Okey. Kadang-kadang mungkin juga ada yang cakap, view banyak tapi tak ada pun yang beli. Sama juga kedai kat luar tu. Kalau kedai kat luar tu, kalau 100 orang lalu depan kedai kita, 100 orang ke masuk? Kan? Bukan 100 orang masuk, mungkin 2 orang, 3 orang, 10 orang. Mungkin hari ni dia tak masuk, dia masuk besok. Mungkin besok tak, lusa, mungkin bulan ni tak, bulan depan. So kita kena fikir macam tu kan. Kita tak boleh mengharapkan orang yang lalu tu semua masuk kedai kita. Tak akan berlaku. Okay? Tidak akan berlaku. Kan? So sama juga dengan WhatsApp kita tu, status tu. Tak semua yang tengok tu akan beli. Tak semua yang tengok tak beli hari ni, dia tak beli besok, kita tak tahu, lusa, tulat. Kan? Jadi kita buat je, sebab status WhatsApp ni dia akan expired ataupun dia akan padam, dia akan balik kepada profil kita dalam tempoh 24 jam. 24 jam dia akan habis. So kita upload lagi. Kan? Jadi upload gambar tu. Jadi contohnya hari ni kita ada 2 orang customer, kita hantar sabun, kita ambil gambar, minta izin lah, puan, encik, abang kan, boleh ke saya ambil gambar ni, tolonglah saya sikit kan. Cakaplah kan, saya bos nak tengok ni, bos nak tengok saya punya sale macam hari ni, ada program tak, ada tak saya punya apa yang saya buat hari ni, ada sale ke tak ada sale, kalau ada sale mana buktinya kan. Tu kita cakap lah macam tu kan. Okay. Jadi kebanyakan orang dia boleh je, ada orang tak nak tu tak boleh nak buat apa lah, tak ada masalah. Tapi saya rasa kalau daripada 10 tu mungkin tak nak gambar pun 2 orang, 3 orang je. So kita masih lagi ada 7 orang kan. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita gunakan FB. Okay? Dalam FB ni ada 3 tempat yang kita boleh buat iklan. Okay? Ada 3 tempat. Yang saya tahulah, mungkin tuan-tuan tahu lebih tu lagi baguslah. Okey, yang pertama dalam kita punya status wall kita. Kan, atau timeline lah dipanggil. Timeline tu tempat yang kita buka, kita boleh type ayat-ayat, kita letak gambar, kita boleh tag orang. Okey. Satu lagi, kalau boleh kita jangan tag orang yang kita tidak kenal. Walaupun kawan kita, kalau boleh jangan tag. Sebab kadang-kadang orang dia tak suka kan, dia tak suka tag. Tak payah tag. Saya buat iklan, saya buat up testimoni semua, saya tak pernah tag orang. Saya tak pernah tag. Tapi kadang-kadang dia auto, sebab apa, dia kan dia dong FB pun dia pandai juga, dia macam scanner kan, dia dah kenal orang ni. So dia keluar nama tu, tak boleh nama apalah kan, sebab gambar dia. Tapi gambar orang itu, biasanya gambar yang orang yang kita ambil gambar dengan dia tu, nama tu kan. Okey, dalam wall ni, so kita upload lah gambar yang kita ambil tadi. Dan ayat tak perlu panjang-panjang. Ayat ni jangan duk cerita panjang lebar sampai 20-30 hari orang tak nak baca. Buat ayat simple ya. Alhamdulillah rezeki hari ni 2 orang customer order sabun. Cukup. Betul, letaklah, nak letak link kat bawah tu kan, letak. Tapi kalau ikutkan otai-otai dalam pemasaran FB ni, dia kata jangan letak di situ link, letak di bahagian komen. Komen tu kita klik komen,
Kemudian kita type dulu apa-apa, kita padam dan letakkan semula kita punya link WhatsApp kita. Buat macam tu. Okey. Buat macam tu. Okey. Baik. Itu yang pertama. Kemudian dalam wall ataupun timeline kita ni, jangan terlalu banyak gambar. Jangan terlalu banyak. Letak sampai berbelah gambar ni orang jemu. Letak skipping 2 cukup. Cukup. Sebab bila skipping tu dia akan paparan yang besar kan, paparan yang besar. Skipping atau 2 cukup. Jangan banyak. Okey. Kemudian nanti tengah hari ke petang kita letak gambar lain pula kalau ada. Kalau tak ada senang sebab saya dah sediakan satu grup iaitu Telegram kan, grup Telegram. Dalam tu lah kita letak semua testimoni lah, gambar-gambar yang saya ambil, ejen-ejen ambil tengah tu saya masukkan. Kebanyakan saya masukkan. Jadi ambil je gambar yang ada tu, gunalah gambar tu. Tak ada masalah. Kan, ambil lah gambar tu, letak aja. Kita bukan tipu tu, kita orang lain punya testimoni kan. Kalau kita ni baru, kita masih baru, kita tak ada lagi benda tu. Tak apa. Sebab tu saya buat grup tu. Dan Telegram ni pula senangnya orang masuk kemudian pun tak ada masalah, dia boleh tengok semua yang atas, boleh scroll. Tu kelebihan Telegram. Tapi WhatsApp tak boleh. WhatsApp kita masuk kemudian yang atas kita tak boleh baca. Okey. Jadi gunakanlah grup yang saya buat tu kan. Okey, kemudian kita boleh letak juga dalam FB juga kita ada story kan. FB story. Sama juga fungsi dia macam status WhatsApp. Sama je. Dia akan expired 24 jam. Letaklah 2-3 keping pun tak apa. Sebab dia akan dia akan flash, dia akan panjang tukar nanti gambar 1, gambar 2, gambar 3 dia pusing-pusing macam tu kan. So sama juga. So dalam FB ni pula dia memang open lah. Dia open lah. Dan friend kita boleh tengok kan. Tak kisah. Kita ni yang dikatakan marketing kan. Okey. Yang ketiga, kalau yang dah tahu lagi baguslah yang tahu buat FB page. FB page, Facebook page. Page ni dia macam lebih kurang kita kata macam kedai lah. Kan boleh kedai lah. So kalau macam saya, page saya Sabun Jutawan. Okey, satu lagi saya nak betulkan ya. Ni ramai yang saya rasa bukan salah tapi kurang tepat lah. Okey, Sabun Juta ni JUTA 1. Ada orang sebut Juta 1. Dia macam pelik sikit tau. Dia bunyi tu pelik sikit. Dia sebenarnya Jutawan. Kalau dia salah sebut pun dia akan jadi jutawan. Tak apalah kan. Tu doa untuk kita. Mana tahu rezeki kita tak tahu kan. Dia sebutan yang betul ataupun yang sebenarnya Jutawan. Jutawan. Memanglah dia kita translate dalam bahasa Melayu dia Juta 1 tapi dia jadi pelik sikit. Bunyi dia macam lain macam kan. Jadi gunakan istilah Jutawan. Jutawan. Tak apalah itu dalam dalam konteks kita nak bisnes ni kadang-kadang dia tak boleh kira ingat bahasa. Kan? Kalau kita duk cakap hari-hari pakai rojak tu kita tak cakap apa pun kan. Okey, FB page ni istimewa dia tuan-puan. Kalau FB kita punya kita punya FB kita panggil status FB kita tu, FB kita yang biasa tu, itu kita boleh, dia punya limit kita boleh add friend pun 5,000 je. 5,000 je. Tetapi dalam FB page ni dia unlimited. Tidak ada had. Tu kelebihan dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh iklan ataupun kita mungkin tuan-puan pernah dengar FB ads. Tapi kena bayarlah. Ada cara dia. Ada bayar, kita boleh tunjuk cara boleh. Ada beberapa orang kawan kita kat sini yang boleh buat. Saya memang saya buat. Tapi bukan buat selalulah. Kan sebab dia cost. Tapi alhamdulillah bila kita buat memang nampak dia punya kesan dia memang cantik lah. Sebab kita boleh pilih jantina, kita boleh pilih umur, lingkungan berapa, kita boleh pilih lingkungan jarak iklan tu nak pergi. Macam tu. Memang best. Okay, memang best. Okey, inilah medium yang saya gunakan daripada awal sampailah ke hari ini. Tanpa berhenti, non-stop. Orang putih cakap non-stop. Daripada mula sampailah ke hari ini. Okey. Jadi dalam FB ni kita ada 3 benda yang kita buat. Yang pertama, contohnya kalau kita tengok kawan kita ataupun ada ejen lain ke, stokis lain ke yang beriklan, tuan-puan tolonglah bantu.
Yang pertama, tuan-puan like. Yang kedua, tuan-puan komen. Komen ni senang bah. Syabas, tahniah, hebat. Cukup. Tu je. Jangan nak tulis panjang-panjang. Kemudian dia ada gambar-gambar kan. Kalau kita nak ambil emoji tu pun boleh lah. Tak ada masalah. Tak payah tulis panjang-panjang. Itu je. Kemudian yang ketiga, tuan-puan tolong share. Share dalam wall kita. Okey, kita kena ingat macam ni. Hari ni kita bantu orang, besok insya-Allah kita akan dibantu. Nak ke tak nak? Kan? Nak ke nak? Nak ke nak? Nak ke nak lagi? Hari ni kita tolong orang, besok orang akan tolong kita. Insya-Allah. Insya-Allah akan ada orang tolong kita. Akan ada. Sebab kita niat kita tu kita bantu dia. Bila kita buat benda ni, nanti orang dalam friend dia, yang grup dia boleh tengok tahu kita punya status. Orang akan kenal. Oh ni mula-mula memang tak kenal lah siapa ni kan. Tapi bila selalu kita buat tengok, dia ni jual sabun. Sabun apa ah? Nampak tak? Mungkin friend dia tu adalah orang yang berdekatan dengan kita. Orang yang dekat dengan kita tak tahu kan. So mungkin rezeki kita di situlah. Dan memang itu yang berlaku pun. Kan? Tu sebab saya kata buat macam tu. Jadi jangan lokek. Jangan segan, jangan berkira-kira. Sebab bila kita berkira-kira, maka rezeki pun berkira-kira nak datang dengan kita. Itu aja prinsip dia. Okey. Kemudian yang berikutnya, medium yang boleh guna, siapa yang pandai, siapa yang hebat, yang tahu pasal IG, sama juga iklan dalam IG. Tapi saya jarang-jarang IG. Okey. Yang keempat, kalau tahu pemasaran email, silakan. Okey. Yang kelima, grup Telegram. Okey, sekarang ni kita ada WhatsApp group dan Telegram group. Carilah mana boleh join lah. Iklan lah. Okey, sebab dalam ramai-ramai tu mungkin ada yang hampir-hampir dengan kita. Tak ada masalah. Okey. Kemudian yang keenam, joinlah grup FB dalam kawasan yang grup yang berada dengan dekat dengan kita lah. Kalau contohnya macam saya ni, sekarang saya duduk Kuala Kubu kan. Saya cari grup Rasa, grup Batang Kali, grup Serenda, grup Bukit Beruntung, Tanjung Malim. Tanjung Malim tu pun berapa banyak grup saya pun tak tahu. Banyak sangat. Kita request join. Pernah kita iklan. Iklan satu tempat kita share. Itulah cara dia. Okay. Jadi buatlah hari-hari. Okay. Buat hari-hari ni seolah-olah, macam saya kata tadi, kita berniaga ni, kita berniaga secara online. Kalau orang yang offline, maksudnya kita ibarat kata dia buka kedai lah. Jadi macam mana nak bagi orang masuk ke kedai? Yang pertama mesti buka kedai lah, betul tak? Kalau tak buka, macam mana orang nak masuk? Betul? Dia lalu dia tengok signboard, kedai runcit, tapi tak buka. Tak boleh masuk lah. Esok lalu lagi, kedai runcit, tak buka. Kan? Sampai bulan ke-4 lalu kedai runcit, rupanya dengan nama je, dalam dah tak ada apa, kosong. Kita tak naklah macam tu kan. So sama juga macam kita. So kita buka kedai hari-hari. Maksudnya kita kena iklan hari-hari. Kita kena bagi tahu ke orang hari-hari bahawa hari ni kita buka kedai. Ni saya jual ini. Maksudnya bukan macam tu lah, tapi soalannya bila kita iklan, kita promote, kita maklumkan, kita cerita dengan orang bahawa kita ni buka kedai, kita ada kedai, kita jual ni benda ni. Kan? Contoh, cuba tengok dalam FB saya. Saya pun kata saya bukanlah pandai sangat pun. Tapi kita belajar sikit kan, pelan-pelan kita belajar. Contohnya tulis macam kata tadi kan. Okey, alhamdulillah hari ni dapat COD sabun 2 botol ke customer di Apang Pecah. Ambillah gambar. Alhamdulillah, terima kasih. Jika ada yang berminat, bolehlah PM saya. Dah macam tu cukup. Ataupun macam kata tadi kan, semalam ada 3 customer yang beli sabun jutawan. Alhamdulillah dapat COD. Lepas tu tak link. Dah, jangan cakap nak beli ke tak payah. Kan? Itu yang kita kata cara promosi. So cara promosi ayat ni pun dia ada 2 jenis ayat. Nanti saya bagi tahu. Okey. Jadi saya cuba surveylah populasi penduduk di Hulu Sangor dan Tanjung Malim. Okey. Di Tanjung Malim ni data 2010 tau yang saya dapat ni. Yang baru tak dapat lagi. Saya tak tahu, mungkin lebih lah. Di Tanjung Malim, kawasan Tanjung Malim ni termasuk Slim,
Daripada Slim, Hulu Benam Timur, Hulu Benam Barat. Tiga ni, bukan daerah sebenarnya, dia macam 3 kawasan lah. Okay. Penduduknya tahun 2010 sebanyak atau seramai 69,000. So 69 ni kita katalah kita bahagilah dengan 2 kan. Mana isi apa, kita ambil rumah lah. Bahagi 2 masuk lebih kurang dalam 30,000. Kan? 30,000 rumah. Sekarang ni yang ejen yang sedia ada ni dah jual berapa? 30,000 kan sabun? Kan? Berapa banyak kita dah jual? Sebulan berapa banyak kita jual? Ada ke 100 tong? Kan? Mungkin seminggu 5 tong. Kira-kira sebulan tu baru 50 tong ya. Jadi mana lagi yang ribu-ribu orang ni? Kenapa ribu-ribu orang ni tak nak beli dengan kita? Sebab dia orang tak tahu. Itu je. Kan? Jadi kita boleh buat 2 kaedah pemasaran, mana satu online, satu offline. Offline ni macam kalau kita tak ada kedai, kita boleh buat contohnya kita buat business card, kan, kad perniagaan. Tulis nama, letak gambar sikit, bagi alamat, nombor telefon, alamat. Dah, jumpa orang bagi. Jumpa orang. Sebab apa saya kata buat business card? Sebelum ni kita banyak tengok orang buat flyers kan. Pada saya flyers ni saya pernah buat lah dulu. Flyers ni dia orang tak suka nak simpan sebab dia kena lipat dan kenapa kan. Tapi business card orang boleh simpan. Sebab dia senang nak selit dalam post bag dia, dalam kalau lelaki ni dia punya wallet dia kan. Dia lebih mudah nak simpan. Okey. Jadi buatlah banyak, buat dulu 50 ke 100, satu kotak tu 100 keping. Buat dulu 100, pas bagi. Habis 100 tambah lagi, habis 1 tambah lagi. Tu pun akan tengok nanti kesan dia. InsyaAllah akan ada, insyaAllah. Okay? Saya percaya sangat sebab saya dah dapat dah. Okay, sekali order 5 tong melalui business card sahaja. 5 tong kalau untung RM5, 5 kali 5 dah RM25. Kan? So apa lagi kita nak? Inilah cara kita buat marketing. Okey. Bagi kawasan Hulu Selangor, ini tahun 2010 Ampang Pecah saja ada 13k penduduk, 13,000. Batang Kali 32k, 32,000. Saya nak tanya ejen Batang Kali, berapa banyak dah jual sabun jutawan? Kan? So nak salahkan siapa? Nak salahkan orang ke nak salahkan kita? Kan? Kemudian Kalumpang 2,444. Ini 2010 data ni 2010. Kerling 3,000 lebih. Kuala Kalumpang 3,000 lebih. Pertak tak apalah, jauh sikit. Ni kawasan dekat Nangkul Kubu 1,400 lebih. Rasa 3,000 lebih kurang. Sekarang lebih sebab taman dah banyak. Kemudian Serendah 83,000. Serendah. Berapa luas tu kawasan Serendah tu? 83,000. Sekarang ni yang ada ejen dengan sokis KKB hanya baru 2 orang. Baru 2 orang. Okey. So boleh tampung kan? Kalau boleh tampung, saya akan limitkan, tapi masalahnya nak jual 50 tong sebulan pun tak boleh habis macam mana? So kena fikir-fikirkan. Okey, kemudian di Sungai Tengi 1,800 lebih. Sekarang pun saya ingat lebih. Hulu Benam 26,000. Hulu Benam. Ini 2010 saya ingat data 2020 ni dah 10 tahun. Dah jadi 30,000 lah mungkin, 30 ke 40,000. Dan Hulu Yam ni masuklah baru lama 20,000. Dan kebanyakan kawasan-kawasan ini majoriti adalah orang kita Melayu. Majoriti Melayu. Okey. Dan saya pun ada customer saya yang bangsa Cina, tapi tak ramailah, adalah, tak kisah. Okey, rezeki ni Allah Taala dia bagi itu betul lah. Okey. Jadi itulah perkongsian saya sedikit untuk ni dalam masa kalau lama-lama sangat pun nanti hilang concentration kan. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita buat secara online. So kita kena promote hari-hari, kena rajin update status dalam WhatsApp, dalam status WhatsApp, dalam wall kita, dalam story FB kita dan
dalam grup-grup yang kita join tu, kita iklan hari-hari. InsyaAllah saya percaya, sebab saya tengok contoh macam Cik Malik kan, baru lagi tak sampai sebulan pun masuk. Dia duduk Taman Seri Rasa kan. Saya ingat dia dah ada sub agent bawah dia pun dah 2-3 orang. Mula-mula dia nak ambil 10 tong pun dia takut tau. Mula-mula datang tu, tak apalah cikgu, saya cuba dululah 2 tong. Lepas tu saya cerita sikit, okey, saya keluar kejap ambil duit, terus ambil 10 tong. Kan, tengok 10 tong kalau yang pertama, yang kedua 10 tong, yang ketiga tak silap 30 tong. Yang keempat 50 tong. Kalau tak silap saya tu, 50 tong. Nampak tak? Kan? So maksudnya benda ni sebenarnya sabun ni senang je, sebab sabun ni hari-hari orang basuhkan baju akan guna sabun. Mana dia ada orang guna minyak masak kan? So setiap hari dia akan guna sabun. So kita hanya cuma ceritakan apa kelebihan sabun jutawan ni. Ambil lah screenshot yang saya letak dalam grup. Kalau tuan pun dapat sendiri pun lagi bagus. Jangan lupa selepas kita dah hantar sabun kepada customer, sila PM dia balik tanya, Assalamualaikum puan, sabun yang beli tu dah guna ke belum? Kalau dah guna tu, boleh ke kongsikan sedikit kelebihan dia? InsyaAllah orang akan kongsi. Tuan puan screenshot benda tu, jadikan itu sebagai testimoni. Buat macam tu. Itulah yang saya buat. Saya follow je apa yang founder jutawan Cik Azrul cakap, saya buat. Saya tak ada nak kata itulah inilah apa kan. Saya buat. Alhamdulillah. Dan semua ejen, semua boleh kata semualah, 99% ejen, 99% customer yang ambil dengan saya, dia orang dapat info maklumat daripada online. Tak ada saya pergi jumpa orang. Tanyalah kawan saya sepejabat pun, Cik Fadli. Okey, Cik Fadli dia ejen Bukit Sentosa. Saya semang-semang gitu ya. Mana saya jadilah ejen? Tak ada. Kan? Tapi dia datang cari saya. Okey. Sama juga dengan Cikgu Zabi Fatul, ataupun saya panggil dia Kak Awi ya. Ejen daripada Kota Malim Prima. Tak ada pun saya cerita, Kak Awi, mainlah join dengan saya. Boleh, nanti tuan-tuan boleh tanya dia. Saya tak tanya pun. Itu yang saya kenal. Itu yang satu sekolah dengan saya dulu. So dia dah bersara awal, tapi alhamdulillah dia datang. Dia PM bila saya iklankan sabun lavender. Dia terus berminat. Dia kata, okey, Cikgu Budiman, saya nak 2 tong. Saya pergi hantar. Kata silap saya malam saya hantar, petang ke malam. Okey, besok tu dia dah WhatsApp. Ni macam mana ni kalau nak jual ni? Baru ambil 2 tong malam tadi, hari ni dah hantar WhatsApp. Orang nak beli kan. Tu dia ambil 10, kemudian 20, 30, 50. Nampak? Jadi saya rasa tak ada masalah sebenarnya. So kita kalau orang tak jual, tak beli tu, maksudnya orang tak tahulah apa yang kita jual. Okey? So kita jangan salahkan orang lain, kita jangan salahkan kawan-kawan kita, kita jangan salahkan pesaing-pesaing kita. Saya tak pernah fikir pun pasal pesaing ni. Saya tahu kat luar sana ada lebih kurang 9 ke 10 jenis sabun yang tong lebih kurang saiz macam kita 10 kilo. Cuma kadang-kadang dia orang ni warna dia putih je tong. Kan? Ada jasmine, ada apa lagi entah. Macam-macam lah. Dan memang saya tak pernah fikir pasal persaingan itu. Saya buat je kerja saya. Saya cerita apa kelebihan jutawan. Saya tunjukkan hari ni berapa orang yang beli dengan saya. Saya tunjukkan testimoni customer yang cakap. Okay? Sebab tu saya buat grup tadi tu. Saya buat grup untuk bantu tuan-puan. Ambil saja gambar-gambar dalam tu, post, tak ada masalah. Dan saya mohonlah, saya minta sangat-sangat rakan-rakan ejen yang lain, tolonglah like, komen dan share iklan kawan-kawan kita. Ingat tadi ya, saya kata hari ni kita bantu orang, besok-besok insya-Allah kita akan dibantu. Kan? Kita buat kerja ni dalam kumpulan. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Kita buat kerja seorang, kita tumbang. Kita tak boleh tahan lama. So kita buat dalam kumpulan, kita bantu-membantu, insya-Allah rezeki masing-masing akan ada. Okey? Tu kalau tak ada tu kita kena tengoklah salah kita balik, apa yang kita tak buat, apa yang kita buat salah. So saya rasa sekadar itu dulu untuk perkongsian kali ini.
Jadi jika ada yang bermanfaat tu tuan-puan gunakanlah. Mungkin tuan-puan ada yang ada bahan lebih tahu daripada saya, silakan. Silakan. Saya akan bantu sekadar yang saya mampu. Saya tak naklah nanti kawan-kawan ejen kata tak boleh jual lah kan, susahlah nak jual. Orang tak nak beli kan. Orang tak nak beli bukan salah dia, salah kita. Kita tak nak promote, kita tak nak cerita. Kita cerita hari ni tak beli, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tak ada masalah. Saya ada customer saya yang dah 3-4 bulan duk tengok, kita tanya dia, mana tahu? Biasalah cikgu tengok FB. Dah 3 bulan duk tengok FB, baru hari ni beli. Bayangkan kalau kita tak buat iklan, mana orang nak tahu kan? So medium kita adalah online. So kita belajar pelan-pelan. Kita belajar pelan-pelan, kita buat. InsyaAllah apa yang kita tahu kita buat dulu, jangan tunggu. Kalau tunggu tak boleh. Tunggulah pandai, tak pandai-pandai lah kan, sebab tak buat. So saya harap apa yang saya share ni boleh digunakan bersama. Tujuan saya hanya satu, untuk bantu rakan-rakan ejen boleh buat sale. Kalau tuan-puan boleh buat sale, saya pun boleh buat sale lah. Kalau tuan-puan tak boleh buat sale, saya pun tak ada sale lah. Itu je. Tapi saya takkan tunggu tuan-puan. Saya tak tunggu tuan-puan. Saya akan bergerak ke depan sebab kita ada target kita nak capai. Kita buat mesti ada target, mesti ada target. Kalau tak ada target, hilang kita punya panduan arah dan sebagainya. Hilang kompas kita. So kita kena target. Insya-Allah kita niat, kita berniaga hari ini, satunya kerana lillah, berniaga adalah lillah taala. Yang kedua, kita berniaga ni adalah satu sunnah. Yang ketiga dan seterusnya adalah untuk bantu orang-orang di luar sana untuk beri satu produk yang bagus. Setakat ni kan alhamdulillah lah 99% feedback, alhamdulillah. Biasalah, mana ada produk yang perfect kan. Perfect tu masalah lah. Tak ada, semuanya macam tu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekiranya dalam saya pun sharing ni ada terkasar bahasa ke, terlebih cakap ke. Jadi saya mohon maaf, saya tidak tertuju kepada mana-mana pihak. Saya sekadar ingin membantu tuan-puan, sekadar apa yang saya ada. Apa yang saya ada, saya kongsi bersama-sama tuan-puan. Jadi saya harap tuan-puan bersama-sama saya untuk kita meningkatkan lagi jualan kita. Macam mana nak tingkat, tak susah mana pun. Kita buatlah macam apa yang saya kata tadi. Kita share. Jangan berhenti. InsyaAllah akan ada rezeki kita. Jadi itu sekadar itu saja dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya insyaAllah. Amin.